Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Jadi saya Muhammad Azhar bin Siddiq adalah guru subjek Pendidikan Islam bagi kelas 1 Karisma dan 1 Mumtaz bagi tahun 2021. Jadi baiklah, ini merupakan tajuk yang pertama daripada silibus KSSM dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1. Tajuk yang pertama ialah berkaitan dengan mukmin yang bertakwa. Okey, ini merupakan tajuk yang pertama bagi pelajaran 1 untuk tingkatan 1 2021. Tajuk kita adalah mukmin yang bertakwa. Jadi untuk set induksi, sama-sama kita saksikan video yang dipaparkan pada slideshow dan PowerPoint ini. Okey, baik. Untuk tajuk mukmin yang bertakwa. Okey, pelajar-pelajar semua kena tahu objektif pelajaran kita pada hari ini ataupun kriteria kejayaan untuk tajuk mukmin yang bertakwa. Yang pertama, kita tengok kita mesti dapat membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. Dan Ustaz yakin pelajar-pelajar 1 Karisma dan 1 Mumtaz ada di kalangan kita ini yang dah hafal ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, ayat yang Ustaz baca tadi adalah ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini merupakan ayat hafazan kita untuk tingkatan 1. Okey, yang kedua, objektif pelajaran kita adalah untuk menyatakan intisari ayat. Okey, apa yang kita baca tadi kita faham maksudnya. Okey, dan yang ketiganya adalah menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. Anak-anak pelajar, ini merupakan ayat hafazan kita pada tahun 2021, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Sama-sama kita pendengarkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Intisari ayat. Okey, terdapat 5 intisari ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey, yang pertama Alif Lam Mim. Okey. Okey, yang kedua, di sini intisari ayatnya adalah Allah SWT menyatakan bahawa Al-Quran tidak ada sebarang keraguan atau syak padanya dan menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Okey, ini menunjukkan ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, yang mana bunyinya Zalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tiada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin, sebagai panduan bagi orang yang bertakwa. Okey, baik, seterusnya yang ketiga, iaitu orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan solat serta membelanjakan harta yang diberikan kepada mereka. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allazina yu'minuna bil ghaibi itu maksud dia beriman
Allazina yu'minuna bil ghaibi itu maksudnya adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Kan? Perkara gaib, yakni malaikat, syurga, neraka, dosa, pahala. Okay? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna solah. Yakni orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Yang keempat, kita tengok di sini, dan juga orang yang beriman kepada kitab, yakni Al-Quran yang diturunkan sebelumnya daripada kamu, serta mereka yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari kiamat. Okey, ini menunjukkan ayat yang keempat. Yang mana ayatnya wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan sebelum daripadamu, maknanya beriman kepada kitab lah. Okay, keempat-empat kitab tu yang kita kena beriman. Okay, yang pertama kita Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhirnya adalah kitab Al-Quran. Okay, wabil akhiratihum yuqinun, itu merupakan hari akhirat, beriman juga kepada hari akhirat. Dan yang terakhir daripada intisari ayat ini ialah mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang berjaya. Okey, ini ayat yang terakhir daripada ayat Al-Baqarah tadi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baiklah, dalam tajuk ini juga ditanya kepada kita berkaitan dengan maksud takwa. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Kalau dalam pendidikan Islam, takwa ni ditanya dua. Yang pertama dari segi bahasa, dan yang keduanya dari segi istilah. Kita tengok satu persatu. Dari segi bahasa, takwa bermaksud taat dan patuh kepada perintah Allah. Manakala dari segi istilah ni maknanya dari segi istilah yang lebih tepat, okay? Iaitu mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, marilah kita sama-sama menyaksikan sedikit video berkaitan dengan apa itu yang dimaksudkan dengan takwa. Sehingga inti bahasan kita kerucutkan. Baik Ustaz, saya sudah faham tadi Al-Baqarah Allah suruh menjadikan takwa sebagai bekal dunia akhirat saya, supaya saya bahagia. Allah juga sudah sebutkan dalam surah At-Talaq 4 ayat berturut-turut, tambah Al-Imran tadi, keutamaan takwa. Pertanyaannya sekarang, apa itu takwa? Itu yang kita ingin bahas. Sebab saya mau kejar semua, siapa yang tidak mau dimudahkan urusannya, diluaskan rezeki, dikasih rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, dibersihkan semua dosanya, dilipat gandakan pahalanya, masuk surga lagi. Itu semua orang mau, kalau dia normal dia akan mau. Maka definisi dari takwa ini akan kita bahas, dan saya pribadi sangat kagum dengan definisi yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini juga dikembangkan dan selalu disampaikan oleh muridnya Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, at-taqwa, takwa itu dibagi menjadi 4 oleh Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kita akan jelaskan sebentar lagi insyaAllah bagaimana caranya takut kepada Allah sementara Allah tidak terlihat oleh mata manusia. Kata Ali, takut kepada Allah. Khawfu minal jalil, al-jalil itu adalah Allah, sifatnya Allah, takut kepada zat yang mulia. Kemudian potongan kedua, wal amalu bit tanzil, selalu melakukan ketaatan-ketaatan sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya, niatnya, perkataannya, perbuatannya
yang dia kerjakan untuk ibadah kepada Allah semuanya sesuai wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setelah al-amr bil tanzil, warridha bil qalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Di sini nanti kita akan jelaskan insya Allah konsep syukur. Bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur. Karena kalimat syukur ini penyebab bertambah nikmat. Dan yang terakhir potongannya, isti'dadu liyaumir rahil. Punya persiapan untuk menghadapi hari kembali. Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Satu hingga 5 yang kita bacakan tadi, antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat tadi adalah yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang keduanya, wa yuqimunas solah, iaitu orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni menginfakkan hartanya ke jalan Allah SWT. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa min unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu bermaksud beriman kepada kitab dan terakhirnya beriman kepada hari akhirat. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut dalam ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kita ke slide yang seterusnya, iaitu usaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Apakah usaha kita semua untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, yang pertama kita tengok sentiasa menunaikan solat tepat pada waktunya. Okey, bila mana tibanya waktu azan, waktu solat, maka kita segera menunaikan ibadat solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah membaca dan memahami Al-Quran. Okey, bukan saja baca je Al-Quran, malah kita dituntut supaya memahami isi kandungan Al-Quran yang dinyatakan dalam ayat yang kita baca. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan berakhlak mulia. Dan mestilah kita berakhlak mulia. Janganlah kita sesekali berakhlak dengan akhlak yang buruk. Dan yang keempatnya, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu merupakan usaha-usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi bila kita tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka kita dikira sebagai orang yang taat dan patuh pada perintah Allah SWT. Yang kelimanya adalah berusaha dan bekerja dengan ikhlas. Okay? Andainya diberi tugasan, andainya diberi kerja oleh majikan kita, kita kena bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melaksanakan perintah yang diberikan dengan ikhlas tanpa mengungkit ataupun tanpa berkira. Okey, seterusnya, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Okey. Okey, kita mestilah rajin, jangan bersifat malas. Okey, kita kenalah berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Okey, ini yang dimaksudkan dengan konsep tawakal. Okey, jangan kita malas berusaha. Sebaliknya kita bertakwa ataupun kita bertawakal bulat-bulat kepada Allah SWT, maka itu bukan konsep tawakal yang sebenarnya. Okey. Yang seterusnya, memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa kita. Okey, kita tahu bahawa doa ibu bapa kita adalah doa yang tidak dihijab oleh Allah SWT. Okey, dan yang seterusnya, yakin dengan adanya perkara-perkara gaib seperti pahala dan syurga. Okey, apa yang dinyatakan dalam semua usaha untuk menjadi orang yang bertakwa ini adalah berkaitan dengan tajuk yang kita baca tadi dan berkaitan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baiklah, kita tengok apa itu kelebihan menjadi mukmin yang bertakwa.
Yang pertamanya, apabila seorang itu menjadi mukmin yang bertakwa, dia akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, mereka-mereka yang bertakwa ini akan dikasihi dan diredai kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, ini semua yang diidamkan oleh semua orang mukmin. Okey, yang keempatnya sentiasa redha dan tabah menghadapi ujian hidup. Apabila kita ni menjadi orang yang bertakwa, kita akan redha, kita akan tabah, kita akan sabar apabila ditimpa pelbagai ujian dalam kehidupan kita. Kemudian seterusnya, tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif. Bila orang tu ada takwa dalam diri dia, dia jaga keimanan dia, insya-Allah dia akan dipelihara oleh Allah SWT daripada perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang negatif. Kemudian akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, di sini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa, orang merupakan orang yang akan disanjung oleh masyarakat. Okey, dan yang seterusnya, menjadi orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu yang ada padanya. Okey, menunjukkan bahawa menjadi orang yang berilmu. Bila orang tu bertakwa, dia ada ilmu. Dan kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Contohnya, berkenaan dengan solat. Dia tahu macam mana nak menunaikan solat, tapi dia tidak beramal. Maka ilmu ada tetapi tidak beramal. Menunjukkan bahawa tidak seimbang. Apabila adanya ilmu dan kemudian dia amalkan ilmu dia dengan menunaikan solat, maka itu menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan yang ada pada mukmin yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada anak-anak semua berkenaan dengan ayat hafazan kita, iaitu ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. Jadi anak-anak boleh ambil Al-Quran, dan sebelum ambil Al-Quran, perlulah berwuduk terlebih dahulu. Kemudian hafal ayat 1 hingga 5 ini dengan betul dan bertajwid. Okey, ayat 1 hingga 5. Dan insya-Allah, andai kata kita ada PDPR secara bersemuka, insya-Allah Ustaz akan terus tanya berkaitan dengan ayat hafazan 1 hingga 5. Okey, kalau tak ada, boleh rujuk dalam Al-Quran muka surat yang kedua. Selepas surah Al-Fatihah, ambil Quran, tengok muka surat yang kedua, ada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Jadi Ustaz minta kepada anak-anak semua supaya hafal ayat hafazan ini di rumah masing-masing. Dan Ustaz akan beri tugasan kepada anak-anak supaya hantarkan video anak-anak kepada Ustaz dengan keadaan menutup mata. Menutup mata, kemudian hafaz ayat 1 hingga 5 dan sendkan video itu kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang terakhir untuk PDPR kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan pengajaran ayat. Okey, setiap kali ada tilawah Al-Quran ataupun setiap kali ada pelajaran tentang hadis, kita ada pengajaran tentang ayat. Okey, yang pertama kita tengok, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk
kepada umat Islam. Okey, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai panduan kita untuk merujuk apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang keduanya, orang yang beriman sentiasa yakin dengan perkara gaib dan hari akhirat. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena yakin dah bahawa adanya hari kiamat dan adanya perkara-perkara yang gaib. Okey, yang ketiganya, solat fardu wajib dituntut dengan sempurna dalam waktunya, walau dalam keadaan apa sekalipun. Okey, solat adalah tiang agama dan solatlah kita walaupun kita bukan orang yang baik. Okey, seterusnya yang keempat, orang yang diberikan rezeki, harta hendaklah membelanjakan ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Okey, ini dituntut dalam Islam, maknanya kita mestilah menginfakkan ataupun kita mestilah bersedekah, belanjakan harta kita. Andai kata kita ada lebihan harta, kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan supaya kita mendapat keredaan di sisi Allah SWT. Dan yang terakhirnya, orang yang bertakwa dapat membangunkan bangsa dan negara yang diredai oleh Allah SWT. Okey, orang yang bertakwa boleh membangunkan bangsa dan negara supaya kehidupan kita semua mendapat keredaan daripada Allah SWT. Okey, sekian saja PDPR kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.